Salam hormat dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 13 Oktober bersama saya Debbie Amanda Padan. Penganjuran program InnoWest disifatkan sejajar dengan usaha kerajaan menjadikan inovasi sebagai salah satu agenda utama mentransformasikan negara. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Dato' Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian berkata, inovasi dan transformasi sangat diperlukan pada masa kini. Dato' Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian berkata demikian merasmikan program InnoWest 2020 bersempena Minggu Inovasi Perkhidmatan Awam Peringkat Negeri Sarawak 2020 di Miri. Ujar beliau dengan tema kecemerlangan penyampaian perkhidmatan ia dilihat sesuai dengan peranan kerajaan tempatan sebagai barisan hadapan dalam setiap aspek kehidupan seharian rakyat. Pada majlis tersebut, beliau turut menyampaikan hadiah kepada para pemenang pameran InnoWest terbaik. Majlis Daerah Marudi dipilih menjadi johan pertandingan tersebut dan membawa pulang hadiah wang tunai RM1,000, manakala naib johan ialah Majlis Daerah Subis dan tempat ketiga ialah Majlis Bandaraya Miri. Dalam pada itu, Bandaraya Miri merupakan bandar pertama yang mengguna dan melancarkan aplikasi sistem parkir pintar tanpa tunai di Sarawak dikenali sebagai Smart Parking Borneo Apps. Dato' Bandar Majlis Bandaraya Miri MBM Adam Yee Siu Sang berkata, sejak pelaksanaannya ia mendapat sambutan yang sangat menggalakkan dari warga Miri. Adam Yee berkata aplikasi itu kini mempunyai sejumlah 24,000 pengguna dan menjangkakan akan ada peningkatan berterusan pengguna setelah pelancaran rasminya hari ini untuk menikmati kemudahan dan faedah aplikasi sistem parkir pintar ini. Menurutnya, pengenalan aplikasi ini bersesuaian dengan norma baharu dalam tempoh berdepan COVID-19 global. Beliau berkata demikian pada pelancaran rasmi sistem parkir pintar Borneo Apps di pekarangan pejabat residen daerah Miri yang lama. Katanya pengenalan sistem parkir pintar Borneo Apps sejajar dengan strategi pembangunan kerajaan Sarawak melalui pelaksanaan dasar ekonomi digital. Malah ia juga merupakan salah satu inisiatif Majlis Bandaraya Miri mengadaptasi teknologi digital. Majlis tersebut turut dihadiri Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Dato' Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian. Sarawak semalam merekodkan satu kes positif COVID-19 yang dikesan di daerah Kota Semerahan menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 752 kes. Menurut kenyataan yang dikeluarkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak semalam, kes baharu dikesan merupakan kes import B. Kes ke-752 merupakan seorang lelaki warga negara tempatan yang bekerja sebagai seorang penyelia di sebuah syarikat pembinaan di Kuching dan pernah melakukan perjalanan ke Kota Kinabalu, Sabah pada 20 September lalu dan balik ke Sarawak melalui lapangan terbang antarabangsa Kuching pada 1 Oktober lepas. Kes telah menjalani serangan ujian real-time polymerase chain reaction RT-PCR dan diberikan arahan kuarantin di rumah selama 14 hari dan keputusan ujian serangan COVID-19 yang dijalankan pada 1 Oktober telah didapati negatif, manakala setelah hari ke-10, kes ini telah menjalani ulangan saringan ujian RT-PCR COVID-19 dan keputusan ujian yang telah dijalankan oleh Hospital Umum Sarawak telah mengesahkan kes ini positif COVID-19. Kes tidak mengalami atau menunjukkan sebarang tanda dan gejala jangkitan COVID-19 dan kes telah dimasukkan ke ward pengasingan di Hospital Umum Sarawak untuk rawatan lanjut. Semalam tiada kluster baharu direkodkan dan masih kekal dengan kluster Bah Arnab dengan 4 kes positif dan 6 kes positif bagi kluster Putra Bintulu. Kenyataan tersebut juga menyatakan bahawa terdapat 3 kes baharu dari Hospital Umum Sarawak yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari Hospital Umum Sarawak pada semalam menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih dan dibenarkan discharge setakat semalam adalah seramai 688 orang atau 91.49%. Jumlah kes yang masih mendapat rawatan dan diasingkan di hospital ialah seramai 45 orang iaitu 26 kes di ward pengasingan di Hospital Umum Sarawak, 8 kes di Hospital Miri, 7 kes Hospital Bintulu dan 4 orang di Hospital Sibu. Tiada kes COVID-19 yang menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU semalam dan tiada kes kematian baru dilaporkan menjadikan jumlah kematian kekal seramai 19 orang atau 2.53%.
JPBN juga melaporkan bahawa 13 pesakit dalam siasatan PUI baru telah dilaporkan dan 2 PUI masih menunggu keputusan ujian makmal. Daerah Kuching, Sibu, Bintulu dan Lubuk Antu kekal berstatus kuning dengan jumlah keseluruhan seramai 12 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Ini menjadikan jumlah daerah yang berstatus kuning adalah 4 buah daerah dan 36 buah daerah yang lain di Sarawak kekal berada dalam status hijau. Seramai 93 individu telah dikenakan kompaun kerana tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP di dalam pemeriksaan secara berasingan oleh pihak polis di sekitar Bandaraya Kuching bermula 5 Oktober sehingga Ahad lepas. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Awangdin Awanggani dalam satu kenyataan media memberitahu pihak polis turut membuka satu kertas siasatan ke atas 2 warga negara Indonesia kerana tidak mematuhi SOP PKPP. Beliau juga berkata dalam pemeriksaan itu juga sebanyak 2 buah pusat hiburan turut diperiksa. ACP Awangdin menegaskan pemantauan serta pemeriksaan premis-premis seumpama ini akan dijalankan secara berterusan. Jelasnya tindakan yang tegas perlu dilakukan bagi membendung penularan COVID-19 yang dilihat mulai merebak semula pada masa kini. Seni tenunan songket limbang masih segar dan mendapat permintaan orang ramai. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, dalam usaha memastikan tradisi tenunan songket terus kekal untuk generasi akan datang, 2 penenun telah disenaraikan ke dalam program fasilitasi pertanian AFF untuk menerima bantuan. Sebab itulah kita masukkan mereka dalam program AFF ini khusus untuk membeli peralatan baru yang mana setiap satu mendapat bantuan lebih kurang 7,000 one off sekali bantu untuk peralatan input peralatan untuk membuat tenunan dan juga perkakas membuat tenunan dan juga bahan-bahan yang diperlukan seperti benang biasa, benang emas dan sebagainya. Justru itu beliau berharap dengan adanya bantuan ini kelak ianya dapat diteruskan dan lebih banyak penenun yang berminat menceburi diri dalam industri tersebut kerana ia berpotensi dalam menjana pendapatan dan memberi pulangan berbaloi buat pengusaha tenunan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas membuat lawatan ke projek tenunan songket di Kampung Tentaya dan Rangau Limbang. Ketika ditemui pemberita, kedua-dua penenun songket, Kartinah Abdul Karim dan Masni Tangah berharap seni tenunan songket ini dapat diteruskan agar dapat dinikmati oleh generasi seterusnya. Mengekalkan tradisi bukannya senang dan mudah untuk diteruskan. Atas semangat dan sokongan daripada keluarga dan juga kawan-kawan pihak luar, boleh saya teruskan dengan melihat hasil yang sudah diperolehi. Tenunan yang saya usahakan ini akan dapat diwarisi oleh generasi yang akan datang supaya ia tidak akan pupus. Dan kemudian supaya ia akan mendapat sambutan oleh masyarakat tempatan dan luar. Kalau boleh luar negara kah ya. Itulah saja harapan saya ya. Taman Tema Realiti Maya di Virtual Park yang pertama di Borneo bertempat di Kota Samarahan jadi bukti usaha transformasi Sarawak dalam membentuk masyarakat selari dengan revolusi industri 4.0. Pengerusi Serba Dinamik Sendian Berhad, Dato' Abdul Kadir Sahib berkata, Taman Tema yang dibina dengan kos 13 juta ringgit itu berkonsepkan infrastruktur teknologi digital, teknologi inovasi dan hiburan digital Borneo. Dato' Abdul Kadir menjelaskan pemilihan Kota Samarahan untuk taman tema itu adalah mensasarkan kawasan luar bandar dan berikutan potensi kawasan berkenaan sebagai hub pendidikan di negeri ini. Taman tema itu juga meliputi studio kreatif dan kemudahan mini e-sukan hub di arena. Beliau berucap pada majlis perasmian Taman Tema Realiti Maya di Virtual Park di Kota Samarahan.
Selain perasmian, taman tema itu turut dilancarkan ialah ditamu atau digital tamu sebagai tempat pemasaran barangan, memanfaatkan teknologi dalam komuniti dengan transaksi pembayaran digital dalam bidang keusahawanan. Pada majlis perasmian itu, Ketua Menteri Datuk Puan Tinggi Abang Johari Tun Openg yang hadir turut menyaksikan pemeteraian 4 memorandum persefahaman MOU antara Serba Dinamik Sendian Berhad dengan rakan kerjasama. Berlaku kebakaran sebuah rumah tidak berpenghuni di Kampung Semerah Padi, Kuching malam tadi. Menurut Komander Operasi Azharul Sahari, pihaknya menerima panggilan pada pukul 7.15 malam. Tambah Azharul, rumah berstruktur kekal itu terbakar 100%. Keanggotaan dan aset yang terlibat ialah daripada Balai Bomba dan Penyelamat BBP Petrojaya dengan kekuatan 12 anggota, 1 FRT dan 1 EMRS. Anggota diketuai oleh Nuruddin Ismail Talab. Tabung Darah Hospital Umum Sarawak HUS merayu kepada para penderma untuk tampil menderma darah bagi memastikan stok darah mencukupi untuk kegunaan pesakit yang memerlukan setiap hari. Menurut kenyataan media, Jabatan Perkhidmatan Transfusi dan Bank Darah HUS, bagi tujuan itu, kempen derma darah bergerak akan diadakan di pelbagai lokasi di sekitar Kuching pada minggu ini. Esok, kempen berkenaan akan diadakan di Pusat Beli Belah Majma' bermula dari 10 pagi hingga 3 petang dan diikuti di SMA Creative Heritage Innovation yang terletak di belakang bangunan lama Pejabat Residen dari pukul 9 pagi hingga 2 petang pada keesokan harinya. Manakala pada Sabtu, kempen serupa akan diadakan di Pusat Beli Belah Plaza Merdeka dan Pasaraya Maidin Semariang bermula dari 10 pagi hingga 3 petang. Pada Ahad pula, para penerima boleh datang ke Pusat Beli Belah Aeroville dari pukul 9 pagi hingga 2.30 petang. Kenyataan turut memaklumkan stok darah AB ketika ini adalah pada paras selamat dan bagi mengelakkan stok berlebihan, para penerima dari kumpulan darah berkenaan dinasihatkan untuk melanjutkan pendermaan darah kepada 3 bulan akan datang. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak hari ini. Kita belum menang, terus patuhi SOP dan amalkan kawalan kendiri seiring norma baru bagi memutuskan rantaian COVID-19. Dengan itu, saya Debbie Amanda Padan. Kita jumpa lagi.